Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Iman Nadia Habibti Muhammad Yahya dari unit BM Pemulihan. Hari ini saya juga akan membentang tugasan 2 GPP 1092 tentang PPPM. Apa itu PPPM? PPPM ini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dibangunkan oleh KPM sendiri. KPM menggunakan PPPM ini adalah sebagai salah satu cara yang strategik untuk mencapai aspirasi pendidikan negara yang berfokus untuk melatih pembentukan guru yang berkualiti dan melahirkan pelajar yang cemerlang. Jadi latar belakang PPPM. PPPM ini dilancarkan pada 6 September 2013 oleh kerajaan sebagai respon kepada keperluan untuk meningkatkan sistem pendidikan Malaysia. Ia dirumuskan untuk memberikan panduan strategik dalam mencapai standard pendidikan yang telah dikemas kini pada waktu kini. Seterusnya ialah tujuan dan objektif PPPM. Boleh lihat sini, tujuan utama PPPM adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia melalui penetapan standard kita belajar, peningkatan profesionalisme guru dan penyediaan peluang pembelajaran yang adil dan berkualiti untuk semua murid. Jadi PPPM ini dia berdasarkan kita ikut pada zaman. Semakin menjelang zaman, semakin meningkat zaman, jadi kita kena menyesuaikan cara pembelajaran kita mengikut zaman. Okey, seterusnya adalah kelebihan PPPM dalam pendidikan negara. Apa kelebihan dia? Okey, seperti saya kata tadi, mengikut zaman. Jadi di sini kita boleh lihat untuk meningkatkan kualiti pendidikan melalui kurikulum. Kurikulum bolehkah, kurikulum boleh, tak kisah. Yang lebih relevan dalam pembelajaran yang berkualiti dan penilaian lebih holistik kepada murid-murid. Seterusnya kita bergerak kepada 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equality, yang keempat perpaduan dan akhir sekali ialah kecekapan. Jadi pertama sekali saya akan membentangkan tentang akses. Jadi akses ini adalah 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Okey, jadi di bawah akses ni, setiap kalangan warga negara Malaysia ni dia berhak mendapat kesamarataan dalam pembelajaran mereka, dalam pendidikan mereka, bagi memastikan mereka dapat mencapai potensi mereka sendiri. Jadi KPM ni dia berhasrat untuk pastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak ni bermula dari peringkat prasekolah hinggalah ke tingkatan 5. Ini pada tahun 2020. Okey, seterusnya ialah kualiti. Negara dalam kelompok 1/3 ke atas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PIMSS dan NISA dalam tempoh 15 tahun. Jadi untuk kualiti pula, sebenarnya semua kanak-kanak ini berpeluang tahu untuk mendapat pendidikan yang sangat cemerlang berdasarkan pendidikan mereka peroleh sendirilah. Dan perkara ni KPM nak dia setanding dengan antarabangsa punya pendidikan. Jadi aspirasi sistem pendidikan negara ni nak letakkan Malaysia ni sebagai pendidikan yang antara 1/3 teratas di global. Mengikut pengukuran PIMSS dan PISA. Okey, PIMSS dan PISA ni dia menguji bacaan, matematik dan sains cetak. Jadi mereka menggunakan pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain. Jadi in case kalau ada dimensi lain itu dibangunkan, mereka akan ambil pilihkan ni untuk masukkan ke situ. Okey, yang ketiga ialah equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Jadi KPM ni dia tak nak tahu nampak perbezaan jurang antara orang luar bandar, pendidikan luar bandar, tak kisah geografi tempat tu ke, gender seseorang tu ke. Tapi KPM ni dia nak menyelaraskan pendidikan. Maksudnya KPM nak semua sama rata. Tak nak pendidikan dekat bandar lebih daripada luar bandar. KPM tak nak macam tu. Jadi KPM ni dia berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang tahun ke-2020. Yang keempat ialah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai seperti kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Okey, murid yang berusia 7 tahun hingga 17 tahun dia menghabiskan masa 1/4 tahun daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi ini, murid yang berbagai latar belakang sama ada sosioekonomi ke, agama ataupun etnik, murid dapat belajar lebih memahami, menerima dan menghayati perbezaan perpaduan tau.
Jadi keadaan ini dapat mewujudkan satu perkongsian pengalaman dan aspirasi dalam bina masa hadapan mereka sendiri. Selain itu, KPM juga berhasrat untuk jana satu lagi sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman mereka yang bercampur etnik ataupun agama ini, untuk membentuk lagi dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Akhir sekali ialah kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Jadi, sistem pendidikan Malaysia ini dia dah menerima banyak peruntukan tinggi, tapi peningkatan keberhasilan murid ini dia masih tak sepadan dengan apa yang diberi dengan sumber yang disalurkan ke dalam sistem. Walau bagaimanapun, kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, which is kerajaan tetap memberi, dan kerajaan berharap berhasrat untuk memaksimumkan lagi keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa yang KPM dah bagilah. Jadi KPM harap kalau KPM dapat bagi lebih pendidikan ataupun kemudahan kepada pihak-pihak sekolah, pihak-pihak pendidikan mana-mana. Jadi dia berharap bahawa pelajar tu pun dapat memberi feedback yang sama. Okey, tadi kita cerita tentang 5 aspirasi pendidikan dalam PPPM. Sekarang ni kita terdapat 6 pula aspirasi murid. Aspirasi murid ni dia merupakan kunci untuk mencapai kecemerlangan pendidikan dan membentuk individu yang berdaya saing tau. Okey, jadi aspirasi yang pertama ialah pengetahuan. Okey, pada peringkat awal ni, murid-murid memang kena ada pengetahuan tentang literasi bahasa dan numerasi. Kenapa? Sebab kalau murid-murid dapat menguasai literasi semua ni, mereka akan beranjak kepada peringkat seterusnya, iaitu boleh menguasai mata pelajaran yang lain seperti matematik dan juga sains. Selain itu juga, murid-murid peringkat awal ni memang perlu didedahkan dengan pengetahuan yang mereka sendiri perlu tahu tentang Malaysia, Asia dan dunia yang dari aspek sejarah ataupun tentang manusia ataupun geografi. Jadi murid juga dari benda ni, murid juga dapat digalakkan untuk mengembangkan lagi pengetahuan dan kemahiran dia. Jadi kalau murid tahu tentang kemahiran mereka sendiri, tentang kemahiran dan pengetahuan mereka sendiri, jadi mereka tahu, oh, saya lebih berminat kepada sini, saya lebih berminat pada sini. Okey, yang kedua ialah kemahiran berfikir. Okey, kalau kita dah ada pengetahuan tu, mestilah dalam otak kita macam, okey, apa seterusnya, apa lagi. Kita akan berfikir tahu, oh, kalau sini, lepas tu apa jadi, lepas tu apa jadi. Okey, jadi di sini aspirasi yang murid yang kedua adalah kemahiran berfikir sendiri. Jadi, setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka. Menerangkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan itu perlu ditanamkan dalam setiap murid supaya perkara yang mereka ingin tahu tu, mereka dapat ilmu, dapat ilmu. Dan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Okey, contohnya setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting, iaitu pemikiran kreatif dan inovatif. Jadi mereka perlu ada kemampuan untuk menginovasi, menjana kemungkinan baru dan mencipta idea yang baru untuk pengetahuan yang baru lagi. Seterusnya ialah pemikiran kritis dan penaklukan. Okey, kemahiran ini ada keupayaan menganalisis maklumat dan menjangka masalah yang akan terjadi dan boleh menganalisis isu-isu yang ada lah. Jadi mereka, oh, kalau isu ni datang, oh, saya tahu macam mana nak selesaikan isu tu. Jadi itulah. Dan akhir sekali ialah keupayaan belajar. Keupayaan membaca pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat yang telah dipelajari. Jadi, sistem pendidikan negara ini perlu tingkatkan lagi kemahiran murid dalam bidang ini seperti yang digambarkan melalui skor TIMSS dan PISA sejak 5 tahun yang lepas. Jadi, skor TIMSS dan PISA ni telah menggambarkan tahun 2009 menunjukkan bahawa murid kurang mampu mengaplikasi pengetahuan secara kritis. Mereka tak boleh fikir secara lebih lagi, tak boleh fikir luar kotak lagi. Jadi sebab tu KPM memperkenalkan PPPM ini. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Okey, kemahiran memimpin ni, kenapa guru-guru perlu terapkan kemahiran memimpin pada murid-murid? Sebab murid-murid ini nanti dia akan jadi pemimpin kita di masa depan. Mereka akan tumbuh besar dan akan memimpin kita. Okey, jadi kebolehan ni untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting. Kita sebagai guru kena selalu suruh dia, ajar dia untuk sentiasa bekerjasama dan cuba untuk jadi memimpin satu perkara.
Dan sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi ini sama ada formal ataupun informal bagi mewujudkan peluang mereka dalam masa hadapan. Okey, terdapat 4 unsur kepimpinan. Salah satunya adalah keusahawanan, berdaya tahan. Berdaya tahan ni macam cara kita berfikir yang konstruktif dan mampu menghadapi rintangan tersebut dan kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya ialah kecerdasan emosi, berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain. Jadi macam dia tak menyusahkan orang lain tau, sebab dia adalah memimpin yang boleh memimpin dan adil. Dia bolehlah arah satu dengan bagus dan perkara itu boleh jadi baik. Benda tu boleh dihasilkan, produk tu ada hasilnya macam tu. Dan akhir sekali ialah keterampilan komunikasi. Dia berupaya memberikan pendapat dan hasil secara lisan dan bertulis dengan jelas. Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang bagus. Dia boleh bercakap dengan lisan yang bagus dan boleh bertulis juga dan cara tulis orang pun boleh faham. Okey, yang keempat ialah kemahiran berbahasa. Dan kadang-kadang ni dia paling pun kena menguasai bahasa Melayu. Paling minimum kena kuasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Serta bahasa Inggeris juga mereka perlu terapkan tau, sebab sekarang zaman yang kalau sekarang orang cari kerja, orang akan kena fasih dalam bahasa Inggeris. Sebab tu kita kena terapkan, okey, tak bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi memartabatkan bahasa Melayu itu penting. Dari prasekolah kita kena terapkan benda tu. Bahasa Melayu penting, bahasa Melayu penting. Kemudian baru bahasa Inggeris. Okey, setiap murid juga akhirnya akan berpeluang untuk belajar bahasa tambahan. Sama ada bahasa Cina ke, bahasa India, bahasa-bahasa etnik kita lah. Tapi kita kena kuasai dulu bahasa-bahasa tadi, bahasa pertama kita, bahasa Melayu. Kini setengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab pun ada. Dah kadang disini. Jadi pada peringkat menengah, peluang ini diperluaskan lagi untuk kebahasaan antarabangsa. Jadi kalau kat sekolah menengah, ada sesetengah sekolah tu dia akan ajar tahu bahasa Perancis pun ada, bahasa Jepun ada, bahasa Korea pun ada. Jadi lepas belajar bahasa lain tu, sebenarnya boleh pelajar tu boleh bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan-rakan yang lain. Masa saya rakan-rakan yang lain tu dengan rakan-rakan luar negara, jadi mereka boleh berkomunikasi. Sebab apa? Sebab ada pengetahuan tentang bahasa tu. Yang kelima ialah etika dan kerohanian. Okey, dalam pendidikan ni bukan sahaja kita menerapkan ilmu je tau, tapi kita perlu menerapkan kerohanian dan etika, adab juga. Adab tu penting tau. Jadi mereka perlu memupuk daripada kecil, daripada murid berumur prasekolah lagi. Mereka kena terapkan etika ni sendiri bagi mendepani cabaran yang akan ditempuh dalam kehidupan dewasa nanti. Supaya apa? Supaya mereka boleh menyelesaikan konflik mereka secara harmoni dan tak ada perselisihan faham, secara hormat, menghormati antar etnik tau. Itu sangat penting. Okey, terdapat nilai bersama yang didukung oleh semua rakyat Malaysia, termasuklah kerohanian, iaitu mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup. Yang kedua ialah integriti, mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Jadi kalau dia rasa betul-betul, okey, maju ke depan untuk kemukakan benda itu betul. Okey, yang ketiga ialah tanggungjawab sivik. Tanggungjawab sivik ni dia bertindak untuk kebaikan negara tau. Dia mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar, dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang lain. Itu ialah tanggungjawab sivik. Jadi yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional ni dia perlu kukuh supaya apa? Supaya dapat melalui penghayatan prinsip rukun negara dan diperlukan untuk kejayaan dan masa hadapan. Jadi kalau anda katalah orang luar tanya dekat pelajar yang berkebolehan, awak negara apa? Dari negara mana? Saya daripada negara Malaysia. Jadi di situ dapat kukuhkan identiti nasional dia sendiri. Jadi tak lain juga, dia boleh menaikkan nama negara dia sendiri tau. Nama negara kita sendiri. Demi mewujudkan identiti nasional sebenar, semangat keterangkuman dan teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar, memahami dan menerima
kepelbagaian, akan tetapi dapat menghayati kepelbagaian tersebut. Okey, jadi seterusnya kita bergerak kepada slide seterusnya, ialah perkaitan 11 anjakan dengan aspirasi murid, aspirasi negara dan hala tuju pendidikan. Jadi 11 anjakan dalam pembangunan pendidikan Malaysia ni bertujuan untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang holistik dan berkesan bagi semua murid. Okey, anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidik yang berkualiti bertaraf antarabangsa. Melalui aspirasi murid kita boleh ambil pengetahuan. Yang pertama tadi, aspirasi murid pengetahuan. Kenapa dia boleh bagi peluang kepada semua murid tanpa mengira latar belakang, untuk mendapat akses yang baguslah kepada pendidikan berkualiti untuk memenuhi standard antarabangsa. Kenapa? Sebab kalau ingat pengetahuan tadi, saya kata KPM dia nak sama rata, tak kisah luar bandar ataupun bandar. Okey, seterusnya ialah aspirasi. Kalau dalam aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh kaitkan dengan akses dan kualiti. Setiap murid memperoleh pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Okey, itu apa yang saya cakap tadi. Dapat meningkatkan taraf pendidikan prasekolah dan menyamakan kualiti antara bandar dan luar bandar. Okey, jadi anjakan pertama ni dengan kaitan hala tuju pendidikan. Okey, dia dapat menjamin setiap murid tanpa mengira latar belakang dan mendapat pendidikan yang sama rata dan berkualiti. Sekaligus juga dapat menjadikan sistem pendidikan ni untuk semua. Pak kata orang, education for all, dan mempertimbangkan taraf Malaysia dalam sistem pendidikan global. Baiklah, anjakan yang kedua ialah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kalau dalam itu berkaitan dengan aspirasi murid dengan kemahiran dua bahasa, kita boleh applykan dia dengan dua bahasa lah kan, sebab boleh bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dapat membantu murid menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan untuk perpaduan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa global untuk komunikasi antarabangsa dan di peringkat antarabangsa nanti. Okay, kalau aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh kaitkan dengan kualiti dan juga perpaduan. Kenapa? Ia dapat meningkatkan penguasaan kedua-dua pihak bagi memastikan murid mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dan pada masa yang sama, boleh mengekalkan jati diri sebagai rakyat Malaysia dan bersatu padu melalui penggunaan bahasa Melayu. Okey, kaitan dia pula dengan hala tuju pendidikan. Dia boleh menjadikan murid Malaysia ni lebih kompetitif di peringkat global dan berkebolehan berkomunikasi dalam dua bahasa utama, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ini juga boleh meningkatkan taraf pendidikan negara agar setanding dengan pendidikan terbaik di dunia nanti. Okay, yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Okey, kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid, iaitu dengan etika dan kerohanian. Kalau ingat balik, etika dan kerohanian ini adalah aspirasi yang kelima. Kenapa? Dapat membentuk murid yang berakhlak mulia dan berintegriti, menghormati kepelbagaian budaya. Seterusnya kaitan dengan aspirasi pendidikan negara pula, perpaduan. Kalau ingat balik, perpaduan ni adalah aspirasi yang keempat dalam pendidikan negara. Supaya apa? Dapat memastikan lagi sistem pendidikan ni bukan sahaja untuk mencapai akademik, tapi juga untuk membentuk murid untuk memahami dan menghormati dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk perpaduan nasional. Kaitan dia pula untuk hala tuju pendidikan ialah melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tapi berakhlak juga dan juga bertanggungjawab untuk mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negara secara holistik. Okey, seterusnya anjakan yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Okey, kalau kita kaitkan dengan aspirasi murid, kita dapat pengetahuan dan juga kualiti pembelajaran. Okey, pengetahuan tadi aspirasi murid yang pertama. Kalau kualiti tadi yang kedua. Okey, kenapa guru yang berkualiti tinggi ni dapat memberikan pendidikan yang berkesan, yang lebih baik kepada pelajar dan boleh membimbing murid dengan lebih berkesan dan memastikan mereka juga memperoleh pengalaman pembelajaran yang bermakna. Okey, untuk aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh bagi dua juga, kecekapan dan profesionalism. Satu je, maafkan saya. Kecekapan je. Kecekapan ni boleh menjadikan profesion keguruan ni bagi lagi menarik dan pada individu yang berkebutuhan tinggi. Okey, kalau guru tu menarik, cara mengajar dia pun menarik. Jadi murid lagi tertarik untuk belajar subjek yang guru tu ajarlah. Dan serta meningkatkan tahap latihan dan pembangunan profesional guru. Jadi sebagai guru ni pun kena ada profesionalism dia sendiri. Kita kena profesional lah dalam mengajar. Dan kaitan dengan hala tuju pendidikan ialah memastikan guru di Malaysia setanding dengan pendidik di peringkat antarabangsa melalui sistem latihan berkualiti tinggi. Jadi guru-guru Malaysia ni kita kena berkualiti tinggi lah kan, kalau nak
anak-anak didik kita ni pun nak berkualiti tinggi, sekaligus dapat meningkatkan kualiti pendidikan negara dan menjadikan Malaysia ni sebagai hub pendidikan yang unggul. Okey, seterusnya ialah anjakan yang kelima, iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Okey, aspirasi murid kita boleh kaitkan dengan kepimpinan. Kepimpinan tadi aspirasi yang ketiga. Okey, pemimpin sekolah yang berprestasi tinggi dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan proaktif dan dapat meningkatkan motivasi murid dan dapat memastikan mereka mendapat pendidikan yang berkualiti. Sebab apa? Sebab ada pemimpin kat situ. So kalau pemimpin ni mereka lebih mereka punya pendidikan ni lebih tough, lebih nice. Baguslah. Okey, seterusnya ialah aspirasi pendidikan negara pula. Okey, boleh dikaitkan dengan kecekapan dan keberkesanan sekolah. Okey, penempatan pemimpin sekolah yang berkualiti ini dapat memperkasakan lagi sistem pendidikan dan dapat pastikan lagi pengurusan sekolah ni lebih cekap. Jadi tak naklah kita jumpa sekolah yang dekat bandar ke kat luar bandar yang low je, tak cekap langsung. Jadi kita nak lebih cekap dan dapat tingkatkan lagi prestasi akademik dan kurikulum di setiap sekolah. Kita nak semua sekolah ni sama rata, nak sama-sama naik. Sebab tu kita kena masukkan pemimpin. Okey, akhir sekali lah kaitan anjakan ni dengan hala tuju pendidikan dapat melahirkan sekolah yang cemerlang. Saya kata tadi sebab apa? Sebab dia lebih cekap kan, dengan kepimpinan yang berwawasan, inovatif dan berdaya saing, serta dapat pastikan Malaysia ni memiliki sistem pendidikan yang bertaraf dunia yang boleh dipacu oleh pemimpin sekolah yang berkemahiran tinggi. Anjakan yang ke-60 mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Jadi aspirasi murid ni kita boleh kaitkan dengan sokongan dan akses yang adil lah. Kita boleh pastikan murid ni dapat bantuan dan sokongan pendidikan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Tak kira luar bandar ke, murid yang berkeperluan khas ke, yang ada masalah sosioekonomi ke, tak kira. Yang dapat yang berpotensi untuk dapat cabaran pembelajaran lah. Jadi kita kena bantu mereka. Seterusnya kaitan dengan aspirasi pendidikan negara ialah kecekapan pengurusan. Jadi JPN dan PPD ni perlu membuat keputusan berdasarkan keperluan setempat mereka bagi memastikan pengurusan yang lebih cekap dan berkesan dalam menyokong kecemerlangan sekolah tersebut lah. Okey, boleh kaitkan dengan hala tuju pendidikan ialah mewujudkan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif dengan membolehkan pihak sekolah dan pentadbiran pendidikan di setiap peringkat merangka penyelesaian sendirilah berdasarkan cabaran keperluan komuniti mereka sendiri. Okey, seterusnya ialah anjakan ke-7, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Okey, kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid bagi akses kepada pembelajaran digital. Kenapa? Kita boleh bantu murid memperoleh bahan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan menarik serta membolehkan mereka belajar mengikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Okey, disebabkan peralihan zaman, kita sekarang ni mau kepada digital. Jadi kita kenalah terapkan mereka dengan digital juga. Bagi mereka digital ni menarik. So sebagai contoh, kita belajaran kelas, okey, pamerkan something menggunakan LCD ke, bagi digital lah ICT pada mereka supaya apa? Supaya lebih menarik. Okey, untuk aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh berkait dengan kualiti dan keberkesanan pengajaran. Which is kita boleh gunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan mempercepatkan akses kepada bahan pembelajaran yang berkualiti tinggi. Macam saya kata tadi, kita boleh ajar mereka menggunakan LCD ke, kita ajar mereka dengan perkara baru, benda yang lebih menarik, benda yang zaman-zaman dulu tak buat. Tak ada kemajuan lagi zaman dulu. Tapi sekarang kita dah ada kemajuan, jadi kita gunakan ini dengan baik. Seterusnya ialah hala tuju pendidikan. Kita boleh kaitkan dengan menjadikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan yang berasaskan teknologi yang tinggi. Okey, kalau kita gunakan benda tu, kita nampaklah negara kita ni maju, negara yang membangun. Kalau kita pakai papan tulis je ke, kapur je, kita nampak macam, oh tu zaman dulu, tak best, zaman kuno. Jadi sebab itulah kita boleh buatkan benda tu dan dia boleh memanfaatkan sebagai e-learning dan pembelajaran digital dan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran untuk melahirkan pelajar lebih inovatif dan berdaya saing di peringkat sosial. Okey, anjakan yang ke-8 ialah transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Jadi aspirasi kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid dengan pengajaran berkualiti. Murid boleh mendapatkan pendidikan lebih berkesan melalui kaedah penyampaian yang inovatif dan dinamik dan membolehkan mereka memahami serta menguasai ilmu yang lebih baik. Kalau kita kaitkan dengan aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh kaitkan dengan kecekapan dan standard yang tinggi. Memastikan sistem pendidikan Indonesia ini beroperasi dengan lebih cekap dan dapat meningkatkan keupayaan guru dalam mengajar dan memperkenalkan pendekatan yang baru
dan lebih efektif dalam menyampaikan satu ilmu dalam keadaan kurikulum. Okey, kaitan tu pula dengan hala tuju pendidikan. Sistem pendidikan yang bertaraf dunia yang dapat mengadaptasi kaedah pengajaran moden seperti pendekatan berpusatkan murid dan penggunaan teknologi dalam pengajaran serta pembelajaran berasaskan projek bagi memastikan pendidikan di Malaysia sejajar dengan standard antarabangsa. Kalau kita perasakan, kita sebagai cikgu ni, guru pelatih ni, kalau kita lagi sekolah, kita kena buat BBM. Jadi, benda itulah yang buatkan lagi menarik dalam bahan yang menarik untuk pembelajaran. Jadi murid-murid pun lebih suka untuk belajar dengan kita. Seterusnya ialah anjakan yang ke-9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Jadi dalam aspirasi murid, kita boleh kaitkan dengan sokongan murid secara menyeluruh, iaitu etika dan kerohanian dan perpaduan juga. Murid mendapat sokongan tambahan daripada ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam aspek pembelajaran, bangunan diri dan peluang pendidikan luar bilik darjah seperti program mentor, menti dan latihan industri dan biasiswa. Jadi benda ni PIBZ pun boleh berkait rapat lah juga. Dia boleh menyumbang lagi tentang pendidikan kepada murid-murid di sekolah nanti. Okey, kaitan dengan aspirasi pendidikan negara pula, ekosistem pendidikan holistik iaitu perpaduan, membina jaringan kerjasama antara sekolah, ibu bapa, NGO pun boleh terlibat juga, dan serta sektor swasta untuk pastikan sistem pendidikan ni lebih menyeluruh dan responsif terhadap keperluan dunia sebenar. Dan kaitan yang akhir sekali ialah hala 7 pendidikan. Pendidikan yang berasaskan perkongsian ini dapat mewujudkan lagi sistem pendidikan yang inklusif dengan pelibatan aktif semua pihak. Dia boleh lagi memperkukuhkan pembelajaran berasaskan komuniti dan memperkenalkan lebih banyak lagi program kolaborasi dengan industri-industri lain. Macam kita nak tahu situasi kat sini, kita nak tahu environment di sini, kita nak tahu semua benda tu. Dan memastikan pendidikan Malaysia ni lebih relevan dan berkualiti tinggi untuk dipamerkan kepada pelajar dan murid-murid lah. Dan seterusnya ialah anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Okey, kita boleh kaitkan kepada aspirasi murid dengan akses kepada pendidikan yang berkualiti, iaitu murid mendapat manfaat maksimum sendiri daripada peruntukan pendidikan yang dengan penyediaan kemudahan pembelajaran yang telah diberi, tenaga pelajar yang berkualiti serta program sokongan yang dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian akademik dan sahsiah murid sendiri. Okey, kalau aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh kaitkan dengan kecekapan perbelanjaan, iaitu dapat pastikan setiap pelaburan dalam pendidikan ni dapat bagi impak yang tinggilah kepada pelajar dan boleh menyalurkan sumber kewangan lagi kepada pelajar. Benda ni kita bukan salurkan dekat sekolah tau. Benda ni boleh bagi impak yang positif lagi tau daripada murid. Sebab macam kerajaan dah sumbangkan banyak, jadi aku kena lebih lagi, aku kena bagi lebih, aku kena balas balik jasa kerajaan. Jadi macam itulah. Jadi untuk hala 7 pendidikan pula, kita boleh kaitkan dengan sistem pendidikan yang mampan dan efisien, dan itu dapat menjadikan Malaysia ni sebagai negara yang mengamalkan pengurusan kewangan yang baik secara optimum, dapat memastikan penggunaan sumber dan efisien untuk memperbaiki lagi kualiti sekolah, latihan guru dan pembangunan kurikulum serta integrasi teknologi dalam pendidikan lagi. Anjakan yang terakhir ialah meningkatkan ketulusan accountability awam, iaitu kita boleh kaitkan dengan aspirasi murid dengan pendidikan yang adil dan saksama. Murid ni kita dapat lagi manfaat daripada sistem pendidikan lebih telus dan bertanggungjawab, dan dapat pastikan juga setiap murid ni kita bagi peluang pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, tanpa resisah, tanpa atau ketidakseimbangan sumber. Macam kalau kau miskin kau takkan dapat, kalau kau kaya kau dapat orang dalam tu. Kita tak nak benda terjadi. Okey, kalau dalam aspirasi pendidikan negara pula, kita boleh kaitkan dengan ketulusan dan kebertanggungjawab. Kita dapat pastikan lagi semua pihak dalam ekosistem pendidikan guru ni, iaitu guru, pentadbir, pemimpin sekolah serta kementerian ni dapat tanggungjawab terhadap keberkesanan pengajaran dan pengurusan sumber pendidikan ni tau. Jadi sekaligus dapat tingkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara. Jadi kalau bertanggungjawab ni, masyarakat macam mereka percaya cikgu kat sekolah ni bagus, macam bagi kepercayaan lah. Dan cikgu kat sekolah, pihak-pihak kat sekolah tu pun kena bertanggungjawab dan amanah dengan masyarakat bagi ni, kepercayaan yang mereka bagi. Okey, seterusnya ialah kaitan dengan hal 7 pendidikan, iaitu sistem pendidikan yang berintegriti dan responsif. Dia boleh mewujudkan lagi mekanisme pemantauan yang lagi tulus
dan memperkenalkan sistem laporan prestasi sekolah dan guru boleh diakses oleh masyarakat. Maksudnya macam kalau kita mengajar, sebab itulah RPH tu penting. RPH tu macam kerangka yang kita buat dan adakah benda tu mencapai kerangka kita. Jadi benda tu penting untuk sekolah lah. So nanti orang luar ke pihak-pihak atas nak tengok, boleh rujuk yang tu. Dan dapat serta memastikan pengurusan pendidikan lebih berfokus kepada keberhasilan murid. Yes, RPH tu kita nak tengok potensi murid macam mana. Jadi seterusnya ialah berkaitan PPPM dengan aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid dalam pembentukan guru yang berkualiti. Okey, yang pertama kita kaitkan dengan aspirasi murid. Macam mana aspirasi murid ni boleh membentuk guru yang berkualiti? Aspirasi murid ni dia mainkan peranan penting dalam pembentukan guru yang berkualiti kerana keperluan harapan dan matlamat murid menjadi panduan dalam membentukkan pendekatan pengajaran yang kesan. Maksudnya guru ni dia mainkan peranan dalam membentuk murid tersebut untuk jadi murid tu lagi cemerlang ataupun biasa-biasa je, ataupun sebaliknya. Guru ni dia jadi satu tunggak utama untuk mereka ni pilih diri diorang macam mana. Okey, kat sini saya sertakan ada dua kaitannya. Yang pertama ialah pemacu penambahbaikan profesional guru. Bila guru ni faham aspirasi murid, dia akan lebih terdorong untuk tingkatkan lagi kemahiran dia untuk mengajar murid-murid zaman dia. Sebab kita dengan zaman sebelum ni tak sama. Jadi disebabkan peredaran zaman, guru pun perlu tukar cara dia mengajar dengan lebih relevan, lebih proaktif dan kondusif untuk bagi pelajar ni lebih tertarik dengan cara guru ni mengajar. Okey, seterusnya ialah guru akan lebih proaktif dalam mencari strategi pembelajaran yang inovatif dan relevan. Ya, betul. Dalam zaman sekarang ni kita mau kepada digital kan. Jadi bosanlah kalau saya sebagai murid, saya akan bosan kalau cikgu hanya mengajar dengan menulis kat papan tulis je. Jadi saya saran untuk guru ni perlu berfikir lebih kritis, macam buat BBM ke ataupun paparkan apa-apa sahaja yang mengenai pembelajaran dekat murid menggunakan LCD. Jadi benda tu boleh tarik lagi perhatian murid-murid. Okey, seterusnya ialah motivasi dan inspirasi kepada murid. Okey, guru ni memang memainkan peranan yang penting untuk motivasikan murid-murid. Macam saya kata tadi, murid-murid ni akan jadikan cikgu ni model mereka sendirilah. Guru yang berkualiti bukan sahaja mengajar tetapi juga menjadi inspirasi kepada murid untuk mencapai aspirasi mereka. Betul. Seterusnya, guru yang prihatin terhadap impian murid akan lebih mudah memotivasikan mereka untuk berusaha dengan lebih giat. Ya, kalau cikgu tu jenis rajin, mestilah pelajar pun macam, oh cikgu ni rajin, aku pun kena rajin juga. Kalau cikgu tu malas, mestilah budak macam, alah cikgu ni malas, cil-cil. Dia bagi refleks yang sama. Okey, seterusnya ialah kaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM dengan macam mana nak bangkitkan guru yang berkualiti. Okey. PPPM ni akan membuat pemilihan dan latihan guru yang lebih ketat. Sebagai contoh, mereka akan menetapkan bahawa hanya calon yang terbaik akan dipilih untuk masuki profesi perguruan melalui program Ijazah Sarjana Muda iaitu PISMP dan Institut Pendidikan Guru Malaysia iaitu IPGM. Jadi pada waktu ini memang betul, sebelum nak masuk ke IPG ni memang perlu ditapis-tapis dulu. Nak cari guru yang berkualiti, yang fizikalnya bagus, mentalnya bagus, semua boleh. Dan seterusnya ialah standard yang lebih tinggi dikenakan bagi kemasukan untuk program latihan guru setanding dengan amalan negara baju. Betul, mereka akan tapis ni untuk kita ni jadi yang betul-betul kualiti. Bolehkah kita ni mengajar anak murid untuk lebih ke hadapan? Okey, seterusnya ialah peningkatan kualiti latihan dan pembangunan profesi guru. Okey, guru diberi latihan berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan iaitu LADAP dan khusus profesional dan program pembangunan kendiri. Jadi waktu kuliah di IPG kami akan waktu kuliah di IPG seharusnya latihan pelatih guru ni akan kena buat LADAP ni jugalah, kena dilatih untuk buat khusus profesional ni. PPPM menggalakkan program pembangunan profesional berterusan iaitu CPD bagi memastikan guru sentiasa mengikut perkembangan terkini dalam pedagogi dan teknologi pendidikan. Okey, betul. Pedagogi dan teknologi pendidikan ni mengikut zaman kan. Jadi kita pun kena ikut juga supaya pembelajaran itu agar jadi lebih menarik. Akhir sekali ialah aspirasi sistem pendidikan negara yang boleh dikaitkan untuk membentuk guru yang berkualiti.
aspirasi sistem pendidikan negara ni dia berkait rapat dengan pembentukan guru yang berkualiti kerana cikgu juga merupakan tonggak utama dalam merealisasikan matlamat pendidikan. Okey, jadi kalau tanpa cikgu ni, kalau tanpa cikgu yang berkemahiran tinggi, pelajar-pelajar pun tak tahu mereka punya perkembangan tak terlalu berkembang. Sebab apa? Sebab cikgu tu pun dia tak, pemikiran dia tak berkembang, tak berkemahiran sangat. Jadi yang pertama ialah meningkatkan kualiti pendidikan. Aspirasi sistem pendidikan Malaysia ni dia boleh tekankan pendidikan bertaraf antarabangsa. Seterusnya, guru yang berkualiti dia mainkan peranan utama dalam meningkatkan pemahaman murid. Okey, betul. Kalau guru pun pemahaman dia cetek, jadi kalau murid tu ada sifat yang jenis ingin bertanya, yang memang fikiran sangat kritis, tapi cikgu pemahaman cetek, tak jalan juga. So memang tak boleh. Jadi cikgu ni memang kena tahu banyak benda untuk bagi tahu maklumat ataupun ilmu-ilmu kepada pelajar-pelajar lain, supaya murid tu pun boleh sampai ke tahap kebat, iaitu kemahiran fikir, aras tinggi dan prestasi akademik yang bagus. Iaitu guru yang terlatih dan kompeten dapat menyampaikan pembelajaran lebih efektif dan menarik. Untuk selanjutnya, membentuk perpaduan nasional. Sistem pendidikan bertujuan ini untuk membina perpaduan dalam kalangan pelajar, pelbagai kaum dan agama. Jadi kat sini cikgu ni perlu ajar tahu yang kita ni harus hidup perpaduan dan tak boleh ada diskriminasi antara etnik, antara kaum ataupun antara agama. Guru memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai murni, toleransi dan semangat patriotisme bagi pengajaran dan aktiviti kurikulum. Betul, kalau guru sendiri pun tak praktikkan benda ni, anak murid takkan ikut. Jadi biar guru yang gerak dulu, nanti murid-murid akan ikut. Okay, guru yang berkualiti bukan hanya mengajar tapi juga bimbing murid dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Itu sebab guru ni dipegangkan amanah untuk mendidik murid. Kalau guru yang tak amanah, jadi tak akan jadi guru yang berkualiti. Jadi kita kena, guru ni perlu mendidik diri dulu untuk jadi amanah, bertanggungjawab, untuk yang boleh membimbing anak-anak murid untuk maju ke hadapan.